Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan menyentuh tajuk yang berkaitan dengan at-ta'wid 'an ad-darar al-mutarattibah 'ala al-mumatalah fi ad-duyun, iaitu penalti ataupun gantian daripada kemudaratan akibat kelewatan di dalam bayar hutang. Al-mumatalatu fi ad-duyun ta'udu bid-dar' 'ala ahli al-huquq min jihati ta'akhir duyunihim. Kelewatan membayar hutang menimbulkan kemudaratan kepada yang berhak dari segi kelewatan bayar hutang itu sendiri, wa man'ihi min al-intifa' biha tilkal muddah al-muddata, dan menegah mereka daripada mendapat manfaat sepanjang tempoh tersebut, wa adami tamakkunihi min at-tasarruf biha, dan juga menyebabkan mereka tidak dapat berurusan dengan hutang berkenaan. Wa hadha ta'akhuru fi sadari dain huwa fi nafsi darar. Kelewatan membayar hutang ini pada hakikatnya adalah satu bentuk kemudaratan. Wa qad yatarattabu 'alaihi dararun akhar min jihati fawati arba'ah mutawaqqa'ah atau mutayaqqanah. Kadang-kadang dia menimbulkan kemudaratan yang lain dari segi dia menghilangkan keuntungan-keuntungan yang dijangkakan diperolehi ataupun dia diyakini akan diperolehi. Wa qad yakunu ad-darar fi'liyan ka'ayhamilu hadha at-ta'akhur wa matalah ila takab khasa'il madiyah li ajli istikhlas haqqi. Kadang-kadang kedaruratan ini berlaku secara praktikal, seperti kelewatan ini ataupun kelewatan bayar hutang ini akan menyebabkan berlaku kerugian yang begitu besar, ataupun tanggungan kerugian sangat besar demi untuk mendapatkan semula hak, wa dhufri fihi aw ba'dihi, atau sebahagiannya, fadlan 'an ad-dar' al-ma'nawi, apalagi kemudaratan maknawi allazi qad yatakabbaruhu ad-da'in min al-husni, yang mana kadang-kadang terpaksa ditanggung oleh orang yang memberi hutang itu dari segi timbulnya rasa sedih, wal ibtizal bil murafa'ah wal muqasamah wa kasrat taraddud. Kadang-kadang benda itu terpaksa dibawa kepada mahkamah, termasuk mengemuka pengaduan dan juga menimbulkan rasa taraddud keluh kesah. Al-amru alladhi yatanazzahu an misli ahlul muru'at, di mana perkara seumpama ini biasanya dijauhi oleh mereka yang menekankan soal penjagaan maruah diri. Lidha fa inna bahsa ta'wid an al-adrar mutarattibah 'ala al-matal fi ad-duyun min jihati jawaz ta'wid mali anha wa adamih yu'addu min ahamil masail hadha al-bahs. Maka oleh kerana itu, perbahasan tentang gantian ataupun gantian akibat kemudaratan daripada kelewatan membayar hutang dari sudut keharusan dikenakan penalti keuangan ataupun bayaran keuangan tertentu atau tidak bayar keuangan ini dianggap antara isu yang penting dalam isu ini. Wa hiya min al-masail mu'asirah al-mulihha fi kathir min al-jihat zat al-alaqah, dan dia termasuk dalam soalan masa kini yang begitu mendesak untuk diselesaikan dalam kebanyakan agensi yang berkaitan. Syurut ta'wid mal ad-darar, syarat-syarat penggantian wan ataupun harta disebabkan oleh kemudaratan. Nasul ulama ala qa'idatin hiya min al-qawa'id al-kubra fi syariah wa hiya anna ad-darar yuzal. Para ulama telah mengemukakan satu kaedah yang termasuk dalam kaedah besar dalam syariat Islam, iaitu kemudaratan perlu dihilangkan. Wa qad yakunu dawal hadha ad-darar bi ta'wil al-mali. Kadang-kadang hilangnya kemudaratan ini berlaku dalam bentuk kita gantikan dengan gantian keuangan. Illa anna ta'wid akhas min ad-darar. Cuma ganti itu sebenarnya lebih khusus berbanding kemudaratan itu sendiri. Fa laysa kullu darar yu'awwadu bil ma'. Tidak semua kemudaratan itu boleh digantikan dengan harta kay yazul, supaya dia boleh dihilangkan. Wa qad dzakara al-fuqaha syurutan li istihqaq ad-darar li ta'wil mali. Ulama fuqaha telah menyebut beberapa syarat untuk menjadikan kemudaratan yang timbul tadi berhak mendapat gantian keuangan. Antara yang pertama, an yakuna ad-darar fi mal. Kemudaratan itu menimpa harta. Fala daman ala ma laysa malan. Kerana itu tidak ada jaminan untuk sesuatu yang tidak bersifat harta, kal wal maitah wa dam, seperti anjing, bangkai dan darah yang mengalir. Yang kedua, an yakuna al-mal mutaqawwaman. An yakuna al-mal mutaqawwaman mamlukan lil mutlaf alaih. Harta itu mempunyai nilai dan dimiliki oleh orang yang oleh yang terlibat. Wa hadha yashmalu mubah, dan ini merangkumi benda-benda yang diharuskan. Fala yajibu ad-daman bi itlafil khamr
wal khinzir 'ala al-muslim. Oleh kerana itu tidak perlu membayar ganti rugi kerana merosakkan arak dan juga khinzir apabila dilakukan oleh seseorang Islam. Lisukut taqawum al-khamr wal khinzir al haqqi muslim, kerana arak dan juga khinzir itu tidak ada nilai bagi hak dalam hak kehidupan orang-orang Islam. An yakuna fi ijab at-ta'wid faedah. Maknanya dengan kita wajibkan bayar ganti rugi itu ada faedah tertentu, bermakna imkan wusu'il haq, di mana dia boleh kita boleh sampaikan itu kepada tuan punya hak. Wa dafa'id darar, dan juga membendung kemudaratan, hatta la yakuna ijab ta'wid abathan, supaya penggantian berbentuk kewangan tadi tidak dikira satu perbuatan yang sia-sia. Li'adami qudrati 'ala al-wusu' ila al-had, sebab mungkin dia tidak dapat mencapai yang hendak yang dikejar ataupun kebenaran yang hendak dikejar. Fala yatman muslim bi itlaf mal harbi wal aks. Orang Islam yang merosakkan harta milik orang kafir harbi tidak perlu membayar ganti rugi walal as, tetapi tidak sebaliknya. Artinya kalau orang kafir harbi merosakkan harta orang Islam, maka orang kafir harbi tadi dia perlu membayar ganti rugi kepada orang Islam. Yang keempat, an yakuna mutlaf min ahli ad-daman, wa dhalika bi an yakuna lahu ahliyatu wujubin, wa ahliyatul wujub tathbutu li kulli insan bidun qaidin wala syartin. Hendaklah harta yang dirosakkan tadi, hendaklah orang yang merosakkan harta, al-mutlif, orang yang merosakkan harta itu termasuk orang yang layak membayar gantian atau memukakan jaminan. Iaitu dia seorang yang mempunyai keahlian dari segi kewajipannya. Keahlian wajib merujuk kepada keahlian wajib ini dia sabit kepada setiap manusia tanpa ada ikatan dan syarat tertentu. Yang kelima, an yakuna ad-darar muhaqqaq al-wuqu' bi sabatin dam. Yang kelima, kemudaratan itu memang betul-betul berlaku secara tetap. Fala yutmanu bi majar' fi'l ad-dar dun husul darar. Sebab itu tidak perlu membayar ganti rugi semata-mata berlaku perbuatan memudaratkan tanpa berlaku kemudaratan. Maknanya perbuatan dengan berlaku pemudaratan tetapi kemudaratan tidak berlaku dan tidak betul dalam arti kata yang sebenar. Kaman hafara khafafratan fit tariq, misalnya orang yang menggali satu lubang di jalan, pasal kata fi insan, tiba-tiba seseorang hamba Allah jatuh dalam lubang berkenaan, falan yusib bi syai', tapi dia tidak mengalami apa-apa kecederaan. Aw qala asinnan panabatat ukhra makanaha, ataupun seseorang telah mencabut satu gigi punya orang lain, tiba-tiba tumbuh gigi yang lain di tempatnya. Wa kadzalah, jadi orang macam ni tidak perlu membayar ganti rugi. Wa kadzal la yatmanu ad-darar al-muhtamal wuqu', begitu juga dia tidak perlu membayar ganti rugi agar mudaratan yang kemungkinan akan berlaku. Aw darar tafwitul fursah, ataupun daratan kerana kehilangan kesempatan. Atau darat maknawi, ataupun kemudaratan berbentuk maknawi. Kemudian darar mujarrad ta'khir fi mumatalah fi duyum. Kemudaratan semata-mata kerana kelewatan membayar hutang. Idza ta'akhkhara al-madin fi wafa' dainihi 'anil waqt al-muhaddad muttafaq alayhi ma'da'in. Apabila pun hutang lewat membayar hutang daripada masa yang telah ditetapkan yang dipersetujukan bersama dengan pemberi hutang. Wa madat muddah, kemudian berlalu satu tempoh, fa inna mujarrad ta'khir dararun, maka semata-mata melewatkan pembayaran hutang dalam kes umpama di atas dikira sebagai satu bentuk kemudaratan. Wa illam yafutuhu bihi rabhum muftarat, walaupun yang berkenaan tidak luput keuntungan yang dijangkakan diperolehi, atau mutayyakan ataupun diyakini diperolehi, atau talhaqu bihi khasarah, ataupun dia mengalami sesuatu kesuguran, atau ta'assar bi syai' walau maknawiyan, ataupun dia rasa terkesan dengan sesuatu sekalipun berbentuk maknawi. Famujarrad ta'khir dararun yastahiqu da'i muqabilahu 'iwadan maliyah. Maka semata-mata berlaku kelewatan bayaran dikira sebagai satu kemudaratan dan pemberi hutang berhak mendapatkan bayaran ganti rugi berbentuk kewangan. Sawan kana al-madin mu'siram aw lam yakun, sama ada penhutang itu orang yang berada dalam keadaan kesukaran ataupun tidak. Bal yastahiqu ta'wil mali bi mujarrad ta'khur 'anil mu'tafaq 'alaiha, bahkan pemberi hutang berhak mendapat gantian keuangan semata-mata berlaku kelewatan pembayaran hutang daripada tempoh yang disetujui bersama oleh kedua-dua belah pihak, walal yaum, meskipun untuk satu hari. Wa misaluhu an yata'aqqada bai'an muajjalan ba'da sanah. Misal kata dua orang ahli kontrak telah mengadakan satu kontrak jual beli yang bersifat bertangguh selepas tahun, atau muqassatan, ataupun secara angsuran, yadfa' kullu syahrin kadza min as-saman, di mana dia akan membayar setiap bulan jumlah tertentu wang bayaran. Fa idza ta'akhkhara al-madin 'anil wafa' biltizami fil maw'il muhaddad, maka apabila penhutang itu
lewat daripada membayar hutang berdasarkan masa yang telah ditetapkan, fa inna alaihi an kulli yawm mablaghan minal mal qadarhu kadza, maka setiap hari dia kena bayar sejumlah wang kadarnya begini-begini, au ma nisbatahu kadza min thaman, atau nisbahnya begini-begini daripada bayaran itu, ta'widan an ta'akhuf sebagai satu ganti rugi kerana kelewatan membayar hutang. Wa surah hiya al-mutabbaqah fi aksal bunuk ar-ribawiyah. Ini bentuk ini nampaknya telah pun dilaksanakan dalam kebanyakan bank-bank konvensional ataupun bank ribawi, wal masyrutah fi aksal bitaq al-masraf al-iqtidiyah, dan dia diletakkan sebagai syarat dalam kebanyakan penggunaan kad-kad perbankan, kad-kad penyaman perbankan. Wala indatu asma' minha, dia mempunyai beberapa nama, di antara disebut sebagai al-gharamah ta'khuriyah, denda kerana lewat bayar, wal fawaid ta'khiriyah, faedah ataupun interest kerana lewat bayar, badal ta'khir atau penalti kerana lewat bayar, khidmatul duyun ataupun disebut sebagai khidmat pembayaran, khidmat pembayaran hutang. Hukum ta'wid al-mujarrad ta'khur zati, hukum membayar ganti rugi ataupun membayar gantian kewangan akibat semata-mata melewatkan bayaran itu sendiri. At-ta'wid al-mujarrad ta'khur fi wafa' ad-dain bi surati as-sabiqah muharram qata'an, membayar ganti rugi semata-mata kerana seseorang itu lewat membayar hutang dalam bentuk kita bincangkan di atas adalah haram secara pasti. Is wa ainur ribal jahiliyah allazi nazala al-Quran bi tahrimi, ia sama dengan riba jahiliyah yang mana Al-Quran turun untuk mengharamkan. Faqad kana al-madin idza halla alaihi dain qala lahu dain, dikata pun hutang apabila tiba masuk untuk membayar hutang, pemberi hutang akan berkata kepadanya, itu yang berlaku zaman jahiliyah, imma an taqdi wa imma an turbi, dia kata sama ada kamu bayar sekarang ataupun kamu bayar kedatang dengan bayaran yang lebih. Wa huwa imma tulita bihi wa huwa ma tuliyat bihi katsirun minal bunuk, ini banyak melibatkan bank-bank yang ada pada hari ini. Wa aqarrahu katsirun min azimah, dan diperakui oleh kebanyakan pertubuhan. Wa yakumu alaihi ta'amud dauli, dan banyak menjadi interaksi internasional sekarang ini. Wa alaihi aksarul masarif fil alam, dan dia diamalkan oleh banyak institusi kewangan dalam dunia hari ini. Wa adillatu tahrim hadha ta'wid yaitu tahrimur riba, dari dalil mengharamkan gantian keperluan kita bayar gantian keuangan seperti ini adalah sama dengan dalil-dalil mengharamkan riba. Wa ya kasiratun mutanawwi'ah, begitu banyak sekali. Wa min bainiha, antaranya dalil yang pertamanya qauluhu ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, Allah Ta'ala telah menghalalkan riba, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Surah Al-Baqarah 278 dan 79. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa baki riba, sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Sekiranya kamu tidak bertindak demikian, maka isytiharkanlah peran daripada sisi Allah dan Rasulnya. Sekiranya kamu bertaubat, maka kamu berhak memiliki modal harta kamu. Kamu tidak boleh menzalimi dan kamu tidak akan dizalimi. Wa dilalatu minal ayat min salasati awjuh. Jadi dalil daripada ayat di atas dapat kita lihat dari tiga aspek. Pertama, anna Allah Ta'ala nassa ala tahrim riba. Dalam ayat di atas Allah Ta'ala menaskan tentang pengharaman riba. Wa tawa'ada man fa'alahu ba'da ilmihi bitahrim. Allah Ta'ala mengancam orang mengamalkan riba selepas dia tahu hukumnya adalah haram, bi'azabinha, dengan dibakar atau diazab di dalam neraka. Wa amarul mu'minina bitarkir riba wa wada'ihi. Allah Ta'ala memerintahkan beriman supaya meninggalkan riba dan mengenepikan. Wa adzana man lam yazarhu bil harb, kemudian wa adzana man lam yazarhu bil harb, kemudian dia telah mengisytiharkan perang pada orang yang tidak meninggalkannya. Wa man haraballahu wa rasuluhu fa huwal khasir al-mahzum qata', maka orang yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah orang yang rugi, yang dan sebenar-benarnya orang yang kalah. Kemudian seterusnya saya rasa cukup nombor 1 tu, insya-Allah kita akan bertemu dalam nombor 2 nanti deh. Cukup sekadar itu untuk siri ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.